Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tolong respon, audio video okey ke? Macam gelap sikit bayang-bayang. Bayang-bayang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Adawiyah Kasim, waktu mana Korea sekarang? Apa bezanya dengan Mekah? Berapa perbezaan waktu? Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Nazliyah binti Ruslan, Wagina Sikun, Korina Ali, Hartini Hakim Tili, Zaitun Semawi, Zan Abu Kasim, Linda Dalinda, Nur Azizan Baharudin, Kota Singa, Jai Adnan, Ensyah Kardiman, Luqman Hakim, Razimah Kamarudin, Siti Rohana Ahmad, Siti Nurzaimah Sulaiman. Alhamdulillah. Dah dan Tati Yasin, apa khabar? Rodiah Syarif, Ros Aniza Abdul Raji, Siti Suhada. Oh, okey. Siti Suhada orang Johor ke? Oh, Ustazah kat Mekah lagi ni. Orang dah sibuk susun jadual Ustazah di Johor. Maisarah Ismail, ku tunggu namamu. Kenal tak ini? Kenal tak? Daripada JB, Masya Allah, Allahu Akbar. Kak Habibah Rasul pun kata cantik telekung Ustazah, ada munga-munga. Hanya Maisarah Ismail, dia beli tang mana? Jiran dia je rasanya ni. Dr. Maisarah, ada orang berkenan dah tu. Kat mana nak dapatkan telekung? Bukan suara bukan suara pula, bukan Ustazah. Alhamdulillah, Cik Rodia Syarif sebenarnya taklah okey lagi, tapi sangat bersyukur banding yang sebelum ni. Tapi malam tadi saya lead solat tasbih, nak kelakar sangat rasanya. Lead solat tasbih dalam keadaan suara tersepit-sepit. Suara tersepit-sepit. Jap mereka dengar, jap tak dengar. Sebab macam ni kita push suara kita keluar kuat kan. Alhamdulillah. Tapi solat tasbih dekat Masjidil Haram, mana boleh nak kuat-kuat. Kan Maisarah Ismail dah tag telekung Qasimah. Indo Imah, apa khabar? Masya Allah. Nur Ali, Siani, Sarah, Aisyah Zam, Julia Razali, Shimarus, Alhamdulillah, Salasiah Abdul Amin, Nora Muhammad Nuh, Nur Sidah Anwar, Nur Aziah Abu Kasim, Dayang Rogayah, Nur Sidah Anwar, Fatin, Amirul Zakur, Alhamdulillah, Murtiana Muji. Apa khabar Murtiana Muji? Saya dengan Sarina Muji, adindanya, sudah ber-BFF, insya-Allah til jannah. Pagi tadi dia solat sunat tasbih sebelah kanan Ustazah. Bengkak-bengkak mata hidung semua, nanis-nanis. Sarina Muji, adik kepada Murtiana Muji kita. Masya Allah kan. Ustazah, semua yang saya impikan saya dah dapat Ustazah. Wah, lepas solat tasbih kecek gitu ke Ustazah? Ustazah pun kata, kenapa Kak? Saya teringin nak solat tasbih sebelah Ustazah. Tiba-tiba malam ni Allah bahagi. Saya tak pernah, sahabat-sahabat, bila nak buat program apa pun, panggil orang tu mesti duduk sebelah Ustazah. Orang ni tak boleh duduk sebelah Ustazah. Tak pernah. Siapa bentang sejadah tu ahlan. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, siapa-siapa je silakan. Yang penting dia duduk dalam grup kita lah. Subhanallah. Jadi rezeki tu dia macam nangis-nangis, seronok sangat dapat duduk sebelah Ustazah. Saya kata tak ada wan tusum, tak ada talilat tamplung. Siapa yang rezeki tu rezeki, Masya Allah. Oh, dekat Malaysia malam ni ke solat sunat gerhana? Allah ya Karim. So dibuatnya lepas solat maghrib biasanya kan. Minta maaf saya ganggu masa anda yang ingin terlibat dengan solat sunat gerhana. Kita berdoa, insya-Allah mudah-mudahan baik-baik saja cuaca. Apa sajalah sahabat-sahabat dirahmati Allah.
Betul-betul Yusuf Arianti Yusof, saya baru dapat tahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yahya Ishak, Ustazah dah intai-intai dah hotel yang Ayu akan duduk. Macam mana nanti, Masya Allah, mudah-mudahan. Syarifah Hafizah Al-Idrus, namamu diseru. Agusniar Tanjung Johari, namamu diseru. Pasti sahabat-sahabat dirahmati Allah, pasti insya-Allah Allah beri kemudahan. Contohnya macam grup ini 3 November, subhanallah, Ustazah selalu sebut dengan jemaah yang paling Ustazah sayang berada di kota Mekah Madinah ni. Masya Allah, Allah tu maha baik, sayang kita macam-macam Allah bagi kepada kita. Kalaulah kita tak reti nak bersyukur, ya Allah, maka nikmat Allah yang mana lagi yang ingin kita dustakan. Betul, Zaliha Zainal ada dalam satu grup Rehlah Langkawi. Mereka maklumkan Malaysia sekarang sedang hujan yang teramat lebat, khususnya area Shah Alam semua kan. Saya di sini baru lepas solat Zuhur, sahabat-sahabat dirahmati Allah, baru lepas solat Zuhur. Lepas tu pemandangan daripada bilik Ustazah ni, orang sedang kalut-kalut keluar daripada masjid. Tapi kedatangan kami kali ni, Siti Azmahani Mamat, Masya Allah, Tabarakallah, sihat ke orang Kuantan belaka? Subhanallah. Segan pula anda tag-tag kawan-kawan anda ni, sebab mungkin orang semua yang ke Masjid Surau sedang bersiap sedia untuk solat gerhana. So kita yang tak pergi ni, doakan sahabat-sahabat dirahmati Allah, cuaca kat Malaysia okey. Ya, Fida Jamil, saya dapat baca juga tu. Shah Alam dah mula banjir. Amin. Amin. Syarifah Hafizah Al-Idrus, amin. Satu hari akan sampai kat sini. Allah bagi insya-Allah segeralah surut air yang bergenang di tempat-tempat yang mereka pastinya telah fobia. Ada trauma di situ insya-Allah. Amin. Zaliha Zainal bukan memang nak datang sini dah ke? Okey. Zaliha Zainal sekali dengan Rodiah Sharif kan, dengan Zawiyah Hasan, dengan Ustazah Zawiyah Hasan kan. Kalau tak silap saya lah, saya nampak hari tu Cik Rodiah Sharif kursus umrah semua. Masya Allah, moga Allah permudahkan siapa-siapa sahaja insya-Allah. Sahabat, tapi memang tengah seramai-ramainya manusia. Waktu tawaf sesak, semua sesak, tapi jangan risau. Kalau kita pergi dengan ilmu, dengan persiapan, dengan kesatuan hati para jemaah keluarga besar satu grup, insya-Allah semuanya pasti Allah permudahkan. Pagi tadi Ustazah bersarapan dengan Allahumma salli ala Muhammad, Izwan Aziz, pengacara dengar TV Al-Hijrah dengan Ustazah, sebab dia baru sampai dari Madinah malam tadi. Alhamdulillah. Roza Osman, Alaikumussalam. Kifli Zul, Idal Syahzani, Misliyah Supar, Hanihas, ku seru namamu. Hanizah Osman, Kartina Ramli, Zainul Abdul Rahman, Asmawati Abdullah, Azati Akhtar Salim, Mawar Berduri, semoga tidak berduri lagi. Hamidah Dul Wahid, Masya Allah. Oh, Dilanim Ibrahim baru selesai solat gerhana. Maknanya keberapa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh lagi kan Ustazah buat live waktu ni, anda menunggu Isyak, Ustazah menunggu Asar. Nur Ani Abdul Rahim, terima kasih. Ana Azrina Yusof yang hantar bintang-bintang bergemerlapan. Semua sekali tidak tersebut satu-satunya. Seawalnya Ustazah minta maaf yang ternanti-nantilah tahzan. Saya pun tak buka messenger kat sini. Sudah pastinya bukan beratus lagi dah, tapi beribu mungkin sahabat-sahabat. Allah ya Karim. Saya fokus kepada jemaah di sini. Kebersamaan dengan mereka ni sangat penting bagi Ustazah. Dan besok insya-Allah kami malam ni Ustazah bawa mereka dinner di luar. Okay, kemudian besok mereka akan berangkat ke Madinah. Kami semua akan berangkat ke Madinah. Kelainan bila kita masuk Mekah dulu ni sahabat, macam yang wajib-wajib, yang berat-berat tu dah selesai. Kan tenanglah, lapang, alhamdulillah. Itu yang paling rasa macam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
rasa bahagia bila dapat pastikan semua jemaah telah pun menunaikan kewajipan. Ini yang paling penting, kita nak pastikan yang wajib-wajib selesai dulu. Okay, jadi Alhamdulillah, semoga jemaah semua sihat setakat ni. Setakat sakit-sakit badan, pening-pening kepala tu biasalah. Bila dah badan tak dedah-dedah berapa hari, panas, pelik tu, Ustazah akan ziarah mereka dekat bilik, pastikan mereka dibawa ke hospital. Tapi doa insya-Allah, Alhamdulillah semua jemaah dalam keadaan baik. Cuaca pun just nice lah. Kalau orang Malaysia datang sini kata panas, tapi sebenarnya kalau orang dah biasa, macam Ustazah dah biasa datang untuk akhir Ramadan, cuaca yang begitu panas, sahabat-sahabat dirahmati Allah, memang cuaca ni kira tak panas lah sekarang ni, sebab dah on the way ke musim sejuk. Okay, Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih Kefli Zul kerana faham. Okay, saya tetap dalam 24 jam yang Allah beri, tetap nak bertemu dengan anda juga. Tak kira pukul lah, orang Kedah kata tak kira pukul. Ustazah senang dan lapang saja. Sebenarnya tadi lepas sarapan dengan Izwan Aziz tu, Ustazah nak live dekat tempat kami makan tu, tapi keadaan tak sesuai. Section yang bahagian Ustazah selesa untuk buat live tu, dia tutup. Jadi balik bilik, rehat, cari waktu lagi. Tengok-tengok waktu, insya-Allah lepas Zuhur kami di sini ni sempatlah nak buat live. Alhamdulillah. Okey, 300 lebih orang dah yang menonton. Kita nak buka Fasabrun Jamil. Dah nampaknya yang lebih tebal adalah yang dah selesai kita belajar. Yang tebal. Okey, yang nipis, okey, lebih nipis lah, tak adalah nipis sangat pun. Okey, kita akan cuba habiskan insya-Allah sahabat-sahabat sebelum konvo La Tahzan. Konvo La Tahzan akan menemui anda, informasinya, jadualnya, tempat lokasinya, itinerary-nya, semua insya-Allah akan bertemu dengan anda tak berapa lama je lagi insya-Allah. Ustazah dah all out bekerja di Mekah, Madinah ni pun Ustazah akan usahakan bermeeting dengan sahabat khidmat. Okey, insya-Allah dalam minggu ni final Ustazah balik. Terima kasih Uda JB 200 stars, masya-Allah. Ustazah balik dari Mekah, Madinah, 14 hari bulan Ustazah sampai insya-Allah. Dalam minggu tu juga Ustazah buat final meeting dengan sahabat tim khidmat untuk Ustazah sebarkan iklan insya-Allah. Zana Zubir masih menunggu buku saya dipost kepada saya. Okey, bila postnya tu? Okey, sebab saya tak rasa mereka buat kerja masa Ustazah tak ada di Darul Fawaz hari tu. Okey, tapi insya-Allah sahabat-sahabat paling lama pun takkan sampailah sebulan, takkan sampai insya-Allah. Baki lagi 2 Hafizah Wagiran. Hafizah Wagiran, Ustazah ada permintaan untuk finalkan nota anda. Kita dah ada yang setakat Ustazah tengok hari tu lebih 70 muka surat. Kan masya-Allah cantiknya nota-nota yang Hafizah Wagiran buat. Tolong Ustazah bajet dalam mungkin capai juga tu 100 muka surat, bahkan lebih kan, untuk sampai ke bab terakhir. Cuba finalkan nota. Kiranya dia in advance, sebab nanti tolong PM pada Ustazah. Sahabat La Tahzan tolong bantu dengan doa. Ustazah nak bukukan nota-nota yang cantik dari Hafizah Wagiran, dan insya-Allah kita cuba boleh disebarkan, diedarkan ketika konvo La Tahzan dan Fasabrun Jamil. So dengan ini mengumumkan konvo kita nanti adalah double konvo. Itulah LT dan FG insya-Allah. Okey, bantu dengan doa. Saya tak henti-henti berdoa sahabat-sahabat dirahmati Allah di sini. Moga Allah kabulkan semua apa yang kita cita-citakan, asalkan ia baik untuk dunia dan akhirat kita insya-Allah. Baik, kita mulakan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli.
Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Kak Siti Aisyah, Kak Pa, Rosa Gunting? Rosa Gunting wajib hadir untuk konvo Latahzan. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. So Ros, sekarang ni dah kena gosok-gosok Cik Abel lah Ros. Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Ustazah faham, Ustazah kena iklankan cepat sahabat-sahabat, sebab orang yang nak kena beli tiket flight dan macam-macam kan. InsyaAllah, moga-moga Allah bagi rezeki. Amin, 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 insyaAllah, amin. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita dah baca doa. Kita dah buka muka surat 127, insyaAllah muka surat 127. Yahya Ishaq ada rumah dekat KL kan. Hintnya adalah nak pergi umrah nanti kena pergi awal. Kena pergi awal sebab double kebahagiaan. Sebelum pergi umrah akan berkonvo Latahzan di KL. Tu dia, amin, nak hint dekat Yahya Ishaq ni. Yahya Ishaq kata suka je Ustazah ni, suka je. Macam tu kan. Sebenarnya sahabat-sahabat dirahmati Allah, semua adalah aturan Allah kan. Sayang juga Zaini Samad kerana Allah. Masya Allah, amin, amin. Allahumma salli ala Muhammad. Muka surat 127, kitab Fasabrun Jamil, baris yang kedua. Betul kan situ? Semalam kita baca 126. Ada kala kita perlu bersikap keras pada diri sendiri, bertutup dengan inginkan itu ini, tetapi cuma berharap dan banyak bercakap. Mana mungkin cita-cita kita menjadi nyata. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Now kita tengok perenggan yang kedua, muka surat 127. Anda ready tak dengan buku ni? Nak kena ni. Ni Ustazah sahabat tak plan nak buat lepas Zuhur ni. Jadi mungkin jemaah Ustazah sedang sibuk di Dewan Makan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dah tidur kota warisan, insyaAllah. Parking kereta dah dapat. Apa tu? Yahya Ishaq tak faham. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berhentilah daripada terus-menerus menjadi orang yang berfikiran sekadar sahaja, yang hanya mampu mengulas hidup orang lain, yang mampu hanya mengulas hidup orang lain tanpa mahu mencermin diri sendiri. Banyak kesalahan yang kita fikir remeh, yang kita anggap cuma hal kecil, namun tanpa sedar memberi kesan besar kepada kehidupan kita. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, semoga makciknya yang ditidurkan diberi kebaikan, kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Teruslah bersangka baik pada Allah sahabat, insya-Allah. Okey. Didoakan dari bumi barakah. Amin, amin. Saripah Otih, amin. Amin, amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Banyak kesalahan yang kita fikir remeh. Sahabat, ada banyak benda yang benda tu macam kita kata macam benda remeh, sahabat-sahabat, tapi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala di sisinya memandang itu sebagai sesuatu yang besar. Contoh, seorang isteri, apa yang dia buat di rumah sebagai suri kepada sang suami, sebagai ibu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebagai ibu, Aina Ismail rasa segan. Ish, tak baik. Jangan rasa segan, sahabat-sahabat. Ustazah memang nak babab sungguh ni orang yang dia ada kemampuan untuk hadir konvo Latahzan nanti. Tiba-tiba dia kata segan. Segan sebab rendah diri itu ini, kita tak macam orang lain, contoh. No, tak ada. Okay, kita dah belajar dalam Latahzan, semua kita sama sahaja. Yang membezakan adalah takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong sahabat, jangan kita tersilap dalam rendah diri ni.
Akhirnya kita menyalah-nyalahkan diri sendiri. Pasal apa hang hidup dalam keluarga yang macam tu? Pasal apa hang lahir muka hang tak lawa macam orang lain? Pasal apa hang jadi orang miskin? Pasal apa hang tak kaya-raya macam orang lain? Kesian sahabat. Sebab dulu saya pernah melalui fasa hidup yang macam tu. Saya rasa nak jumpa dengan orang, saya rasa macam rendah diri sangat. Saya rasa saya tak ada apa-apa pun sahabat-sahabat. Tapi bila kita pecahkan tembok penyegan itu, pecahkan tembok itu, kita bertemu dengan siapa pun sebenarnya semata-mata mengharapkan keredaan Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Luar biasa. Luar biasa sahabat-sahabat. Bila kita pandang semua orang, termasuk diri kita adalah hamba Allah yang mengharapkan redha Allah. Maka sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita boleh twist pemikiran kita ni daripada negative thinking kepada positive thinking. Bila kita dapat positive thinking, alhamdulillah, itulah datangnya husnuzan, sangka baik bukan saja kepada kita tapi juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang tak sama Rosa Gunting adalah bahasa yang bila kamu tulis di Facebookmu, apa kau bondo lah Ros tulis ni, tak faham langsung aku, biar pi kat dia lah, itu bahasa dia. Macam tu lah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Didoakan kebaikan. Masya Allah, tabarakallah. Siti Rozia, Mek Zainab, Munirah Draman, Siti Ajah, Bud Ing. Subhanallah, comel nama ni, Bud Ing. Rini Tarmiza, Azah Sya'ari, Umi Afan, Qalishah Umairah, Arba'iyah, Maznah Karim. Amin, amin. Siti Atikah Tukimin, tak payah minta maaf. Salmah Bahrim, kesiannya. Saripah Ahmad, Robita Bita, Aidarina Muhammad Rashid. Tak nampak ustazah? Aidarina Muhammad Rashid tak nampak ustazah. Are you okay semua sahabat-sahabat? Macam mana boleh tak nampak ustazah? Halifah binti Mat Daud, Rohana Hamzah, Eliana Yusuf. Amin akan sampai ke sini satu hari nanti. Amin. Okay, kita teruskan. Banyak benda yang kita rasa macam remeh, tapi dia besar di sisi Allah. Dan sahabat-sahabat, contoh kebiasaan rutin harian kita. Seorang isteri khidmatnya kepada sang suami. Sahabat, di sini saya bertemu dengan seorang hamba Allah ni, jemaah saya. Ibu tunggal. Suaminya meninggal dunia dah 10 tahun. 10 tahun lepas. Bukan. Suami dia sakit selama 10 tahun. Dia jaga suami ni selama 10 tahun. Bila suami dah meninggal, Allah izinkan barulah dia dapat follow kuliah-kuliah ustazah di KL. Dan akhirnya dia ikut ustazah ke sini. Bila kat sini kami solat sama-sama, pergi masjid sama-sama. So ada peluang lah untuk disembang dengan ustazah. Dia kata, ustazah, akak jaga suami akak sakit 10 tahun. Bukan mudah ustazah. Macam-macam cabaran, dugaan, penat kita ni macam-macam. Tapi kan ustazah, mengenangkan seorang isteri yang acap kali buat dosa dengan suami, kita tak mungkin lari daripada apa yang, yelah, sebagai isteri kan sahabat, duduk sama, ada je benda yang di sisi Allah benda tu dosa, tapi kadang-kadang kita tak sedar. Jadi dia kata, saya bahagia, anda dengar saya bahagia sahabat-sahabat dirahmati Allah, 10 tahun menjaga suami saya sakit. Bila dia kata saya bahagia tu, saya dah mula pusing muka kat dia dah. Wah, ajaib wanita ini. Sebab ada orang merungut-rungut menjaga orang sakit. Apatah lagi yang sakit itu sahabat, kita harap contoh suami jaga kita. Tiba-tiba Allah bagi suami sakit, kita pula kena jaga dia. Bukan mudah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Amin. Siapa yang sakit tu ustazah, pohon doa kesembuhan untuk saya. InsyaAllah yang sakit Allah sembuhkan. Amin. Jadi sahabat-sahabat, dia sekarang sejak suami dia meninggal, barulah dia boleh join majlis ilmu, datang Mekah sini kan. Dia kata, saya selalu rasa bahagia jaga suami sakit. Sebab bila saya rasa penat, bila saya rasa nak merungut di hati, tak lafaz kat lisannya, dia akan cakap pada diri dia sendiri,
Ya Allah, kalau ini boleh gugurkan, ampunkan, hapuskan segala dosa-dosa aku kepada suami aku reda ya Allah. Kuatkan aku ya Allah untuk jaga suami aku sakit. Sebab tu dia kata, bila dia dengar follow kuliah-kuliah ustazah, air mata saya selalu jatuh. Sebab apa yang ustazah ajar tu, ustazah, saya dah buat. Dan nikmat dia luar biasa. Nikmat dia luar biasa, dia cakap. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maknanya kita nak bagi tahu, apa pun orang tengok kita terbeban 10 tahun jaga suami sakit, orang tengok kita letih, penat, tak larat, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak cukup rehat sebagainya, tapi bahagia. Kenapa? Sebab dia mampu memujuk hatinya sendiri. Mindset dia, sahabat-sahabat, untuk dapat pahala, untuk gugurkan dosa. Ya Rab, sahabat-sahabat dirahmati Allah, amin, amin. Didoakan kesembuhan. Merayu-rayu dia doakan kesembuhan. Siapa tu sebenarnya yang sakit tu? InsyaAllah Allah beri kebaikan. Betul? Rasa bahagia 10 tahun. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Kadang kita rasa remeh. Alah ustazah, ada tugas kita, tukar pampers dia, semua dah tugas kita kan. Kita tak nampak di sebalik semua itu, sahabat, ada kebaikan yang Allah nak bagi. Masya Allah, terima kasih Dayang Safiah Sulaiman. Walaupun jarang-jarang komen, saya faham ada ramai makcik-makcik sahabat-sahabat Latahzan di Mekah bersama saya. Ustazah tak kenal nama Facebook saya sebab saya dengar je ustazah, saya tak komen pun, dia kata. Tak apa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maryam Safiah, amin untuk doanya menunaikan ibadah umrah. Tapi untuk doanya nak pergi umrah dengan ustazah tu, bukan ustazah tak nak aminkan. Maksud saya, sahabat-sahabat, pergi datang sini ni sebenarnya dengan ilmu, dengan iman. Okay, kalau kita tak ada ilmu, saya kesian. Ada banyak sangat orang beribadah kat sini main sembrono saja. Penatlah, rasalah sayang sahabat-sahabat kita korban macam-macam tapi ibadah tak sempurna. Tapi kalau kita pergi dengan ilmu, kita akan yakin dengan amalan kita dan ia mengundang ketenangan luar biasa. Okay, sebab tu ustazah selalu cakap pergi dengan ilmu. Tak mesti pergi dengan ustazah pun sebenarnya. Tetapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, bila kita pergi dengan kasih sayang, dengan kebersamaan, susah senang dalam grup tu kita tempuh sama-sama, Masya Allah, luar biasa indah. Wah, ni luar biasa. Okey, kita sambung lagi. So jangan pernah meremehkan sesuatu yang kita nampak macam remeh. Padahal sahabat-sahabat dirahmati Allah, dalam remehnya itulah Allah sedang melonjakkan diri kita di peringkat atas sekali. Untuk apa, sahabat-sahabat? Untuk kita dipandang Allah dengan manusia, dengan hamba yang ditinggikan darjat di sisi Allah. Okay, kadang-kadang seorang ibu nak kejut anak sembahyang, dia rasa dah tua-tua bangka, tahulah dia pun nak bangkit sendiri. Dia rasa remeh dah kejut anak-anak yang dah besar suruh solat. Sebenarnya benda tu nampak remeh, tapi impak dia sangat besar. Subhanallah, sahabat-sahabat. Berubahlah. Mungkin selama ini kita berasa kehidupan kita biasa-biasa sahaja. Seakan-akan begitu sukar meraih kejayaan. Adakah di kalangan kita ni macam berjauh hati dengan Allah? Kenapa macam dah usahakan macam-macam, tapi kejayaan tu masih jauh dengan diri kita? Ini salah sangat, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Mungkin itu terjadi kerana memang ada yang salah dalam pemikiran kita. Pola fikir kita mungkin memang bermasalah, sehingga yang nampak pada kehidupan kita hanyalah kesalahan, hanyalah lompong-lompong. Kita berasa hidup kita tidak ada yang benar. Kejap sahabat, saya ni dah menggelisah macam kucing nak beranak ni. Sebab bila berjalan, saya okey, saya boleh lead umrah. Satu keajaiban, saya datang kali ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah, dengan saya datang daripada Malaysia. Memang saya dah dedah-dedah badan, rasa tak sihat. Lepas tu sampai sini suara saya kurang lah, bukanlah hilang terus. Masya Allah, Buding ni orang mana ni? Dia komen dalam bahasa Jerman ni, saya tak sempat nak baca dan naik atas. Waalaikumsalam Hanida Mansur. Bila giliran datang sini, insyaAllah.
Apa nak cakap tadi? Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu slip disc saya menyerang. Tapi ustaz pun pelik. Selalu saya di sini tak ada masalah, slip disc saya okey, tak menyerang. Saya boleh lead kadang-kadang 2 kali umrah saja maksimum. Kami memang janji untuk lead 3 kali umrah. Tapi kadang-kadang sebab macam di kalangan petugas ni macam berebut nak pimpin jemaah, tahu sahabat. Jadi okeylah, tak apa, saya rehat dulu. Nanti saya bagi petugas lain untuk lead umrah macam tu. Tapi kali ni petugas lain pun buat juga. Petugas-petugas kami di sini lead. Tapi saya cakap, tak apa, grup ni kan muslimat ramai. Ustazah buat, sahabat-sahabat dirahmati Allah, ustazah buat juga. So ustaz pelik, awak ni slip disc. Abang tengok kalau balik bilik tu teruk, sakit. Tapi kali ni datang, boleh pula sahabat-sahabat dirahmati Allah lead umrah sampai 3 kali. Saya kata, saya pun pelik bang dengan diri saya sendiri. Kenapa? Sebab macam ni lah sahabat, bila duduk macam ni dia jadi sakit. Mungkin tak tahulah apa yang menekan kan dekat bahagian saraf tu. Tapi bila berjalan sa'i tawaf tadi tu, subhanallah, okey, tak mengeluh langsung, tak merungut langsung. Bila balik bilik berehat, ya Allah, baring tak boleh. Kan, subhanallah, ustaz lah memang selalu tengok keadaan saya macam mana. Siapa nak pergi umrah 1 hari bulan 12 tu, moga Allah permudahkan semua, amin, insyaAllah. Ya, saya nampak menggelisah sebab saya Maksud Zunaizah Ahmad, ya Allah, sahabat, tolong bantu dengan doa. Sahabat tim khidmat Ustazah Noni Nadia tak berapa sihat, moga Allah beri kesihatan. Maksud Zunaizah semalam diuji Allah, ada sedikit musibah, moga diberi kekuatan, kesihatan yang baik. Tolong doakan sahabat-sahabat tim khidmat Ustazah Zai. Mereka nak khidmat ni, benda yang sangat besar akan berlaku ni. Itulah dia, konvola tahzan tak lama lagi. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, insya-Allah. Subhanallah, berubahlah. Mungkin selama ini kita berasa, ni apa tu? Muka pelik dah kalau dengar bunyi apa-apa, bunyi apa tu pelik kan? Subhanallah. Berubahlah. Mungkin selama ini kita berasa kehidupan kita biasa-biasa sahaja, seakan-akan begitu sukar meraih kejayaan. Mungkin itu terjadi kerana memang ada yang salah dalam pemikiran kita. Pola fikir kita mungkin memang bermasalah. Dia Ustazah Zai, pola fikir kita mungkin memang ada masalah, sehingga yang nampak pada kehidupan kita hanyalah kesalahan, hanyalah lompong-lompong. Kita berasa hidup kita tidak ada yang benar. Sebenarnya sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita rasa je. Terima kasih Hasina Abdul Majid 300 stars. Kita rasa je sahabat-sahabat. Sebenarnya di sisi Allah, apa yang kita buat ni semua jadi ibadah. Allahu Akbar, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Perkara macam tu, ya Rabb, kita selalu menyalah-nyalahkan diri kita sendiri. Engkau memang manusia tak guna, engkau dah dilahirkan memang suwi daripada kecil. Ada orang macam tu, astagfirullahalazim. Siapa yang nak kita hidup sekarang sahabat? Siapa yang lahirkan kita ke dunia? Allah tak pernah ciptakan sesuatu tu dengan sia-sia. Kalau anda rasa hidup anda tak guna, Allah yang kata hidup anda sangat berguna. Kalau tak, anda tak ada kat dunia ni. Tolonglah hargai. Allah beri kepada kamu peranan menjadi khalifah di atas muka bumi Allah. Siapa kita untuk menafikan? Cuma sahabat, minta maaf kata, mungkin malas kita, mungkin putus asa kita, mungkin perasaan kita yang selalu cemburu, dengki dengan orang lain. Itu yang menjadikan kita lambat nak naik sahabat-sahabat. Yang menghalang tu bukan faktor luaran, tapi faktor dalaman diri kita sendiri punya silap. Okey? Sahabat, di kampung banyak kanak-kanak pergi balik dari rumah ke sekolah. Sekejap kita menyandung macam ni. Allahu Akbar. Sahabat, di kampung banyak kanak-kanak pergi balik dari rumah ke sekolah dengan berjalan kaki menempuh jarak puluhan kilometer. Adakah mereka mengeluh? Tidak, sama sekali. Malah yang kelihatan hanyalah keceriaan. Allah. Sesekali mereka bergurau senda ketika pulang dari sekolah. Tertawa begitu riang.
yang pada akhirnya menjadikan mereka kuat. Kaki mereka juga jauh lebih kuat berbanding kanak-kanak yang pergi dan balik sekolah menaiki kenderaan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betul Baiti Abdullah, sayu sangat ayat ni. Subhanallah. Kan orang yang dah biasa susah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, orang yang dah biasa susah, Tuhan, Masya Allah, Tabarakallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betul Noniman, betul Masya Allah. Mereka dididik sejak kecil, dilatih supaya terbiasa hidup seperti itu. Hidup dalam kemiskinan. Jarak jauh juga tidak menjadi halangan untuk mereka berhenti belajar. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, ada juga kanak-kanak yang kecil-kecil sudah pandai berenang. Ini kerana persekitaran yang mengajar mereka. Mereka yang tinggal berdekatan laut, yang rata-rata bapa mereka adalah nelayan, mereka jadi terlatih mengendali arus laut. Mereka berani berhadapan dengan air laut. Allah ya Karim, subhanallah. Saya teringat ketika saya bawa grup ke Pulau Pangku. Kan Pulau Pangku ni kan tempat nelayan. Mereka, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kecil-kecil kan, dah pandai bawa bot sendiri. Saya punya takutnya, awak pandai ke? Pandailah. Tak payah risau, saya okey 12 tahun 11 tahun sahabat berani bapak dia pun bagi. Sebab apa? Dia orang selamba je boleh terjun dalam laut macam tu. Ustazah Zai, sahabat-sahabat dirahmati Allah, memanglah kalau sebut ayak ni memang kompom tenggelam. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, tenggelam tak timbul-timbul lagi dah. Allah ya Karim. Semua bermula daripada kebiasaan. Jadi akhirnya dia terbiasa. Apakah kanak-kanak itu mengeluh, cuba melawan takdir? Tidak. Anda dengar tak suara Ustazah kalau Ustazah sandar? Saya nak sandar, sahabat-sahabat, ada dengar tak suara saya? InsyaAllah, Tabarakallah. Terkenang masa zaman kanak-kanak, betul? Betul, Masya Allah. Ayat Gaus pun kata sayu sangat ayat ni, betul? Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Semua bermula daripada kebiasaan. Jadi akhirnya terbiasa. Apakah kanak-kanak itu mengeluh? Cuba melawan takdir? Tidak. Malah mereka dengan rela hati menerima keadaan yang seperti itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Walaupun kita melihat kehidupan mereka terbatas, itu semua tidak menjadikan mereka putus asa. Bahkan membuat mereka lebih bersemangat menjalani hidup. Betul kan? Anak-anak orang kampung yang susah, Masya Allah, jauh lebih kental mereka ni. Cekal, Masya Allah. Zan Aizan pun anak kampung rupanya. Mereka mampu menikmati hidup, mampu bahagia, meskipun pada hal-hal yang sederhana. Allah. Berbeza dengan kanak-kanak di kota. Sejak kecil lagi mungkin mereka sudah mengenal gadget, wifi, dilengkapi begitu banyak barang mewah. Ruginya, mereka seringkali berasa kesepian kerana ibu bapanya sibuk bekerja. Sahabat baru ni saya tergelak tengok satu status Facebook. Dia tulis apa? Budak sekarang kalau nangis dibagi handphone senyap. Kita dulu dibagi penyapu senyap. Kan sahabat-sahabat? Makna hang tak nak berhenti nangis, hang ni batang penyapu ni. Ya Allah Tuhan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang sekarang nak bagi anak senyap, bagi handphone. Rupanya dengan handphone itulah sahabat, dia latih minda anak dia semakin lama semakin rosak. Ya Allah Tuhan. Justru sahabat, kita jangan buang waktu begitu sahaja. Ada banyak perkara dalam hidup ini yang mampu kita lakukan, yang mampu jadi manfaat untuk kita dan orang-orang di sekitar kita. Jangan sia-siakan masa muda kita.
Waktu yang kita ada ini amat berharga. Gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Ini kerana pada hari pengadilan nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan meminta kita bertanggungjawab atas waktu yang kamu ada, dan jelas Allah akan memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Awak tergelak Zawiyah Zakaria? Betul kan sahabat-sahabat dirahmati Allah? Sangat indahlah hidup zaman kanak-kanak tu. Walaupun kita rasa serba susah, sampai sekarang terkenang-kenang. Agaknya kalau anak-anak kita membesar nanti, 20 tahun akan datang, 30 tahun akan datang, apa yang ada dalam fikiran mereka? Apa yang mereka kenang? Oh, nangis mak hulu handphone. Tengok handphone sembang dengan apa, Upin Ipin. Yelah Upin Ipin. Kan tergelak seorang-seorang, senyum seorang-seorang. Apa kenangan yang mereka cipta sangat dengan kita? Apa yang mereka cipta kenangan dengan adik-beradik mereka, kawan-kawan sekitar, bahkan anak-anak kita tak kenal anak-anak jiran kita, sahabat. Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kesian. Mari kita ubah kehidupan. Macam tadi, bermula dari diri kita sendiri. Set semula fikiran kita. Mulakan daripada perkara yang kita mampu lakukan mulai sekarang, walaupun kecil sahaja. Tadi Ustazah sembang dengan Izwan Azir, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dia kata apa, Ustazah, indah kan datang kat sini dapat ketenangan. Saya azam Ustazah balik nanti saya akan menjadi Izwan Azir yang baru. Ustazah aminkan dia, sahabat-sahabat. Sebab kita tak tahu apa sebenarnya yang pernah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, yang pernah mengganggu fikiran kita, yang pernah merentap kebahagiaan kita. Percayalah semua itu adalah tarbiyah dari Allah. Allah ya Karim. Betul Kak Syuh? Terkenang semasa dulu, hatiku merasa sayu. Kak Syuh ni nak suruh orang nyanyi ni. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, kita nak habiskan lah. Kan bicara Ustazah yang tak habis-habis lagi ni. Subhanallah. Jangan terlalu lama memulakan sesuatu, tetapi mulakanlah sekarang supaya kita dapat meningkatkan kemampuan kita. Jangan menunggu sempurna dahulu baru hendak mulakan, tetapi mulakanlah sahaja sekarang. Kemampuan kita juga akan meningkat seiring usaha kita. Ya Allah, sungguh dah apa yang Ustazah lalui dan Ustazah dapat sekarang ni, sahabat, kerana Ustazah buang rasa rendah diri melampau, buang rasa tak nak kawan dengan orang kaya-kaya segan, buang rasa kita ni orang miskin, kan sahabat. Sebenarnya kita boleh duduk bersama mereka, tapi jangan mengambil kesempatan. Kita kalau nak ambil kesempatan, sahabat, kita nak pergi duduk rumah orang tu, kan nak pergi ziarah sehari dua hari. Dia okey Ustazah, dia sporting sangat depan kita, sehari dua hari sporting okey. Kita tak tahu life dia macam mana, keselesaan dia macam mana. Entah-entah pada hari yang ketiga dia dah muak dah tengok perangai kita. Sebab tu yang sahabat, ziarah orang sakit jangan lama-lama. Kalau kita nak bertamu pun jangan lama-lama. Sebab kita tak tahu, orang di lisan mungkin tunjukkan pada kita selesa, tapi sebenarnya dia rasa, sejak dia ni ada di sisi aku ni rasa macam terseksa ada, bukan selesa. Ni kadang-kadang kita tak sedar. Kita duk tengok sahabat-sahabat kita tak pandai nak menilai. Sebab kita jenis orang yang ambil kesempatan. Hati-hati. Mentang-mentang orang tu nampak bagi persiapan kat kita, selesa sungguh-sungguh, kita pun ambil kesempatan. Jangan ada jauh di dasar hati ni niat nak mengambil kesempatan. Mentang-mentang kawan dengan orang kaya, asyik nak makan free je. Contoh, ni ciri-ciri orang nak ambil kesempatan. Allah tahu niat kita, sahabat. Okay? Saya dulu-dulu kan, kalau berkawan dengan orang-orang macam ni, Masya Allah, Tabarakallah, lagi nak lari-lari ada. Pasal apa? Pasal segannya kita kalau dapat benda free. Kita lagi nak bagi ke orang sebenarnya. Ya Karim. Noni Nadia Yusof, apa khabar? Rasa macam nak
Meniarap je sambil buat live ni kan. Hampa terkejut pula tengok bilik ustazah tak meniarap. Pelik ustazah ni. Baik, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Anda nampak tak gambar penumbuk kat bawah tu? Gambar penumbuk inilah yang ustazah maksudkan. Kita pecahkan tembok yang segan, terjun pi bagan. Tak tentu pasal sahabat-sahabat dirahmati Allah. Alala dindaku sayang Hafizah Al-Idrus. Tak payahlah tulis banyak kenangan di Samtash. Kan ada orang PM tepi. Ustazah Zai tu dulu macam mana? Garang macam sekarang ke? Bolat-bolat mata ke? Jangan. Hampa jangan duk PM tepi Hafizah Al-Idrus. Satgi dia pecah tong ustazah ni ganeh dulu masa sekolah. Masya Allah. Okey sahabat-sahabat. Waktu muda sebelum datang waktu tua. Waktu sihat sebelum datang waktu sakit. Masa kaya sebelum datang masa miskin. Masa lapang sebelum datang masa sibuk. Hidup sebelum datang kematian. Ini kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bagi saya risau ustazah apa tu? Mohon doakan cucu saya umur 11 bulan. Amin. Salina Said. Allahumma salli ala Muhammad. Shaniza SBM, I miss you. Orang utara kata segan pi bagan. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Itu hadis sahabat-sahabat dirahmati Allah, itu hadis. Allahumma salli ala Muhammad. Pegang sungguh-sungguh 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Okey. Saya nak tutup bahagian 4. Alamak, sayulah pula hati nak tutup bahagian 4 ni. Sebab daripada dinding hijau putih sambung ke Mekah. Besok ustazah nak gerak ke Madinah. Saya tengok situasi, mungkin saya boleh live sesi pagi terakhir masuk mukadimah bahagian 5 di Masjidil Haram. Saya cuba insya-Allah. Sebab bila dah sampai kat Madinah, hangpa dah pakai tidur belaka dah kan. Okey. Kita tengok satu hadis lagi yang direkodkan di sini. Allah akan menaungi 7 golongan pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Seorang pemimpin yang adil. Sayu hati saya sahabat. Pagi tadi dalam solat tasbih, saya minta jemaah aminkan doa supaya apa yang akan berlaku di negara Malaysia dalam bab memilih pemimpin, Allah anugerahkan kita pemimpin yang adil. Sebab ni hadis sahabat-sahabat, kan? Allah akan lindung pemimpin-pemimpin kita yang adil. Seorang pemimpin yang adil, seorang pemuda yang menyibukkan dirinya dengan beribadah kepada Allah yang Maha Kuasa dan Agung. Seorang lelaki yang hatinya terikat pada masjid. Ya Allah, indahnya kalau dapat lelaki-lelaki kita yang hatinya terikat pada masjid. 2 orang yang saling mencintai kerana Allah. Saya sayang anda kerana Allah. Semoga ini tanda Allah melindungi kita di akhirat. Bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Seseorang yang diajak berzina oleh wanita cantik, tetapi dia menolak dan mengatakan saya takut kepada Allah. Ini gambaran je sahabat-sahabat dirahmati Allah, ni gambaran je. Sebab kalau kita ada peluang untuk buat dosa, tapi kita kata sahabat aku takutkan Allah, maka di situ ada naungan Allah untuk kita. Subhanallah. Allahu Akbar. Seorang yang memberi sedekah dan menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingati Allah dalam keadaan bersendirian sehingga menitiskan air mata. Allah ya Karim. Allah ya Karim. Kita nak macam ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Tolonglah hadam sungguh-sungguh 7 golongan pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Tengok besok macam mana. Mungkin ustazah ulang balik hadis ni sebelum ustazah masuk bahagian 5. Ayat dan hadis ini secara jelas dan tegas menuntut manusia supaya memanfaatkan waktu dengan baik, produktif dari segi usianya, hartanya atau ilmunya. InsyaAllah mudah-mudahan semua kita itulah. Amin. Ya, sahabat-sahabat di Malaysia sudah azan Isya. So ustazah tutup sampai muka surat 130. Ahlan wa sahlan wahai bab 5. InsyaAllah. Ya Allah dangai kukus. Salam takziah sayang. Kita baru je bertemu tempoh hari.
Doakan ayahanda kepada Dangai Kukus. Saya tak ingat dah apa nama dia. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Semoga ayahanda kepada Dangai Kukus dalam rahmat kasih sayang Allah. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ampunkan dosanya ya Allah, kasihi dia ya Allah. Semoga syurgalah tempat ayah yang baik itu, amin. Tutup saja ni, kita sama-sama hadiahkan Fatihah untuk siapa sahaja yang telah kembali ke rahmatullah, termasuk ayahanda kepada Dangai Kukus. Baik sahabat-sahabat, 900 orang je yang menonton. Walaupun Ustazah tak bagi notis, Ustazah nak bawa anda kepada suasana Masjidil Haram apabila menjelang waktu solat. Ni semua sedang berpusu-pusu sahabat-sahabat. Sedang berpusu-pusu mendatangi Masjidil Haram. Untuk ni daripada arah hotel Ustazah lah bawah ni. Yang tu yang duduk dekat hotel-hotel yang jauh. Yang belah sini lagi lah, kesian jauh mereka ni berjalan. Kebanyakan orang-orang India yang tua-tua kan sahabat. Kagum sangat macam mana mereka boleh berjalan begitu. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni suasana. Jadi mereka berebut-rebut untuk masuk ke dalam Masjidil Haram. Kalau kita tengok daripada luar memang tak berkenan lah, tak lawa langsung. Sebab apa? Sebab construction tak habis-habis, Masya Allah. Tapi bila kita duduk kat dalam tu, subhanallah sahabat-sahabat, kalau perut tak lapak memang tak ingat nak balik lah. Kan? Jadi macam hari ni contoh adalah hari yang kami berehat. Saya suruh jemaah banyakkan iktikaf di Masjidil Haram. Sebab besok kita akan berangkat ke Madinah seusai solat zuhur. Jadi hari ni sebagai penutup yang paling penting, ingat 2 hadis sebagai penutup. 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. 1. Yang kedua, sahabat-sahabat, hadis 7 golongan yang mendapat naungan arasy Allah nanti ketika pulang ke kampung akhirat. Amin, amin doanya yang minta didoakan agar sampai ke tanah suci. Pasti sahabat-sahabat niat je yang baik-baik, insya-Allah. Saya difahamkan trip Aceh, sahabat-sahabat, ada 4 orang sekeluarga terpaksa tarik diri kerana ibunya yang tak sihat. Jadi kami pulangkan duitnya sebab perkara emergency, didoakan kebaikan. So saja saya nak bagi tahu, kalau ada dalam 2 orang yang sebelum ni saya tak ingat siapa bertanya, yang nak sangat join Aceh tapi sebab dah tutup, so boleh contact lah sahabat tim khidmat Ustazah Zai, insya-Allah. Doakan perjalanan kami besok ke Madinah lancar, insya-Allah tak ada masalah apa-apa. Mudah-mudahan sahabat. Terima kasih Ros Ishak, Wan Romiza, apa nama ni, Kerlo Lutum, Zan Abu Kasim, Zur Ida, Fazlina Sa'ad, Anita Saleh, Wan Faizah. One day kalian yang akan berjalan di bawah itu untuk sampai 2 telapak kakinya ke Masjidil Haram. Nur Ainu Muhammad Nur, Wan Faizah Tengku Nuraisah, Aidarina Muhammad Rashid, Nazatul Naina, tak lama je lagi ni nak sampai sini. Zaridah Ramli, Nur Mahmad, Nindayati, Nuriyati Abdullah, Hamidah Sa'ad, Rahimah Ismail. Anda bayangkan Ustazah duduk kat sini macam tertonggeng sebab Azlina Ami, I miss you, Keflizul, Syida Atan, Masya Allah, Nur Hazwani, Fatimah Yahya. Saya rasa lega, selesa sangat. Tapi kalau duduk sopan-sopan macam tadi tu, hilang terus sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bila duduk sopan macam tadi tu terasa sakit. Bila duduk tak sempurna, tertonggeng macam ni, barulah betul. Barulah tak rasa sakit, pelik kan? Masya Allah. I love you all. Semua rindu sayang daripada Baitullahil Haram. InsyaAllah kita dalam kasih sayang Allah. Perbaiki niat-niat kita. InsyaAllah sahabat, nak hidup dengan iman, nak mati dengan iman, nak masuk ke syurga bersama orang-orang beriman. Ampun maaf zahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didoakan Nurida Bidin. Kita hadiahkan sebagai penutup Al-Fatihah kepada ayahanda sahabat kita Dangai Kukus yang ayahnya baru kembali ke rahmatullah petang semalam, dan semua sahaja yang baru kematian, kehilangan orang tersayang, insya-Allah. Al-Fatihah. Bye bye. Assalamualaikum.